Saya telah membuat liputan berita selama 25 tahun, dari medan perang ke kawasan awam, dari istana presiden ke perkampungan tanpa nama. Saya sangka saya sudah biasa melihat segala kepanasan dan kedinginan dunia ini. Tetapi beberapa minggu lalu, dalam satu mesyuarat tertutup di Brasilia, saya terdengar sebaris ayat yang membuat saya terpaku di tempat saya berdiri. Ia bukan tentang perang, bukan juga tentang perdagangan. Ia adalah sebaris ayat yang dibisikkan oleh seorang ahli parlemen Brazil. Kita bukan memberi kemudahan kepada Malaysia, kita sedang membayar hutang budi. Pada saat itu, tiada siapapun di dalam bilik mesyuarat itu yang ketawa. Tiada siapa yang membantah, malah tiada siapa yang menyambung kata. Selama saya menjadi wartawan, jarang sekali saya melihat kesunyian yang diakui oleh semua orang sebagai satu kebenaran. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen, dan beritahu saya dari mana Anda menonton, dan pastikan Anda melanggan, kerana berita esok adalah sesuatu yang Anda pasti tidak mau ketinggalan. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah satu retorik diplomatik, kata-kata manis yang biasa didengar di persada antara bangsa. Tetapi dalam beberapa hari berikutnya, saya terus-menerus mendengar ayat yang sama dari mulut orang yang berbeza. Seorang pegawai sistem kesihatan berkata, "Orang Malaysia tidak pergi ketika kami berada dalam zaman paling gelap." Seorang profesor universiti berkata, "Itu bukan kerjasama, itu adalah mereka memastikan orang kami terus hidup." Malah, seorang bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang sudah lama bersara, ketika saya hendak beredar dari sesi temu bual, menggenggam tangan saya dan hanya berkata, "Kamu wartawan selalu menulis tentang dasar, tetapi kamu tidak pernah menulis tentang bagaimana hutang budi itu bermula." Pada saat itulah, buat pertama kalinya, saya sedar ini bukan berita antara bangsa biasa. Di sebaliknya, terkubur secebis sejarah yang sengaja dilupakan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Maka saya pulang ke tempat kelahiran saya, kawasan lereng bukit di pinggir Sao Paulo. Jika Anda tidak pernah ke sana, sukar untuk Anda bayangkan. Ia bukan pinggir bandar. Ia adalah tempat yang dilupakan oleh bandar. Rumah-rumah zinc bertindih-tindih mendaki bukit, air kumbahan mengalir menuruni cerun. Udara dipenuhi bau lembab, hapak dan sejenis kepenatan yang tidak terungkap. Saya dilahirkan di sana, dan saya hampir mati di sana. Selepas pengebumian ibu saya berjalan seorang diri menyusuri lorong yang akrab tetapi terasa asing. Lantai simen yang tidak rata masih sama di bawah tapak kaki saya. Dindingnya masih dipenuhi lapisan grafiti yang bertimpa-timpa. Anjing-anjing yang menyelongkar sampah pun kelihatan sama seperti berpuluh-puluh tahun dahulu. Tiada apa yang berubah, sehinggalah saya sampai di hujung lorong. Ada sesuatu yang baru di situ. Sebuah tugu. Bukan tugu general, bukan ahli politik, bukan juga pemimpin agama. Ia adalah tugu seorang lelaki kurus yang berdiri di situ. Sebelah tangannya memegang stetoskop, dan sebelah lagi terhulur ke hadapan, seolah-olah sedang memapah seseorang yang tidak kelihatan. Wajahnya, wajah seorang Asia Tenggara. Saya berdiri di hadapan tugu itu kaku. Bukan kerana saya terkejut ada tugu di sini, tetapi kerana saya kenal wajah itu. 50 tahun dahulu, tiada tugu di sini. Yang ada hanyalah sebuah klinik yang diubah suai daripada garaj terbiar. Pintunya sengit, bumbungnya zinc, dan di dalamnya sentiasa terhidu bau antiseptik bercampur alkohol murah. Ketika itu, saya berumur 7 tahun, nazak akibat taun dan dehidrasi. Ibu saya mendukung saya, berlari dari kaki bukit hingga ke atas, tidak henti-henti mengetuk pintu itu. Apabila pintu terbuka, lelaki inilah yang berdiri di situ. Seorang doktor dari Malaysia. Dia kelihatan sangat letih, bajunya basah lencun dengan peluh, tetapi matanya saya masih ingat sehingga hari ini. Itu bukan pandangan mata seseorang yang datang untuk membantu. Itu adalah pandangan mata seseorang yang telah memutuskan untuk tinggal. Dia berkata kepada ibu saya dalam bahasa Portugis yang kaku, "Budak ini boleh diselamatkan," dan dia benar-benar menyelamatkan saya. 3 hari 3 malam dia tidak berganjak dari sisi saya, menyuap saya air garam sudu demi sudu, menarik saya sedikit demi sedikit dari ambang maut. Apabila saya sedar, dia sudah terlelap di satu sudut, seperti orang yang sudah kehabisan segala tenaganya. Ketika itu, saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya tahu ibu saya memberitahu saya, dia datang dari tempat yang sangat jauh. Tempat itu bernama Malaysia. Saya bertanya satu soalan yang bodoh, kenapa dia datang ke sini? Ibu saya tidak menjawab, sehingga hari ini, barulah saya tahu, ia bukan soalan yang boleh dijawab dengan satu ayat. Kerana ini bukan kisah tentang seorang lelaki yang datang ke sini. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang memilih untuk tinggal ketika semua orang lain telah pergi.
Dan apa yang akan saya ceritakan kepada Anda sekarang bukanlah kenangan yang mengharukan, tetapi satu fakta. 50 tahun kemudian, kami, kanak-kanak yang diselamatkan pada masa itu, sedang dalam proses membayar kembali hutang budi kepada Malaysia dengan cara sebuah negara. Dan setiap perkara yang akan Anda dengar selepas ini, saya telah siasat dengan mata kepala saya sendiri. Kerana kali ini, saya tidak bercakap sebagai seorang wartawan. Saya memberi kesaksian sebagai seorang yang terus hidup. Saya mesti membawa Anda kembali ke masa lalu. Kerana jika Anda tidak tahu keadaan di sini 50 tahun dahulu, Anda tidak akan faham mengapa seorang lelaki dari Malaysia akan kami ingati seumur hidup. Ia bukan sekadar kemiskinan. Ia adalah sebuah tempat yang telah ditinggalkan oleh negara. Beberapa tahun sebelum saya lahir, kawasan lereng bukit ini langsung tidak wujud dalam pandangan kerajaan. Tiada alamat rasmi, tiada pendaftaran perubatan, tiada sistem kebersihan. Dalam dokumen, kami adalah populasi. Dalam realiti, kami tidak layak dipanggil penduduk. Anak-anak jatuh sakit bukan pergi ke hospital, tetapi mencari sesiapa yang masih ada lebihan ubat. Wanita bersalin bukan masuk ke bilik bersalin, tetapi terbaring di atas papan kayu dibantu oleh jiran. Jika ada yang demam panas, tiada siapa yang akan menelepon ambulans, kerana semua orang tahu ambulans tidak akan datang. Pada tahun-tahun itu, perkara yang paling menakutkan bukanlah bunyi tembakan, tetapi air kotor. Setiap kali hujan, semua saliran di lereng bukit akan bercampur dan melimpah ke bawah. Najis, sampah, sisa makanan busuk, semuanya mengalir bersama air lumpur masuk ke dalam rumah. Kanak-kanak berkaki ayam bermain di dalamnya. Hari kedua, mereka mula cirit-birit. Hari ketiga, mula demam. Hari kelima, mereka tiada lagi. Sukar untuk dibayangkan sebuah tempat di mana kanak-kanak mati sebegitu rupa. Bukan kerana perang, bukan kerana bencana, tetapi kerana tiada doktor. Ibu saya kemudian memberitahu saya, setahun sebelum saya lahir, dalam masa 3 bulan, lebih 40 orang kanak-kanak di lorong kami meninggal dunia. Semuanya di bawah umur 5 tahun. Semuanya boleh diselamatkan, tetapi tiada siapa yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sebenarnya, bukannya tiada orang luar langsung pada masa itu. Beberapa pertubuhan perubatan antarabangsa pernah datang dari Amerika, dari Eropah. Mereka datang dengan peralatan, memakai uniform, bertutur dalam bahasa yang kami tidak fahami. Pada mulanya, kami fikir penyelamat telah tiba, tetapi kemudian mereka pergi satu demi satu. Alasannya mudah dan realistik. Keadaan tidak stabil, risiko terlalu tinggi, dana tidak mencukupi, atau di luar skop misi. Saya masih terlalu kecil untuk faham istilah-istilah ini. Tetapi saya ingat satu babak, suatu pagi, seorang jururawat yang selalu memberi suntikan vaksin kepada kanak-kanak tidak datang. Hari kedua pun tidak. Hari ketiga, seluruh pasukannya hilang begitu sahaja, seolah-olah lenyap di telan udara. Tiada ucapan selamat tinggal, tiada penjelasan, tiada apa-apa yang ditinggalkan. Ibu saya berkata, malam itu, semua wanita di lereng bukit menangis. Bukan kerana ada yang mati, tetapi kerana tiada siapa lagi yang akan datang. Anda perlu faham perkara ini, kerana ia sangat penting. Apabila sebuah tempat telah dilihat oleh dunia, kemudian ditinggalkan, keputusasaan yang dirasai adalah lebih mendalam daripada jika tiada siapa yang datang dari awal lagi. Dan pada saat itulah, dia datang, bukan bersama pasukan, bukan mengikut projek, apatah lagi dihantar oleh mana-mana kerajaan. Dia datang seorang diri, dari Malaysia. Saya kemudiannya menyemak latar belakangnya. Masih muda, baru lulus dari sekolah perubatan. Tiada nama besar, tiada latar belakang yang hebat, malah tiada rancangan yang cukup lengkap. Dia hanya memutuskan untuk pergi ke tempat yang tiada doktor. Dan dia memilih tempat ini. Ibu saya ingat dengan jelas. Petang itu sangat panas dan berbahang. Matahari terik di atas lereng bukit, udara terasa pegun. Dia berjalan naik dari kaki bukit, memikul 2 buah beg kulit lama. Bajunya basah kuyup, kasutnya penuh lumpur. Tiada siapa yang menyambutnya, tiada siapa yang mengalu-alukannya. Dia hanya berjalan, selangkah demi selangkah, masuk ke tempat ini. Anda tahu apa yang paling aneh? Dia langsung tidak kelihatan seperti orang yang datang untuk menyelamatkan sesiapa. Dia tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Tiada lagak seperti itu. Dia lebih kelihatan seperti seseorang yang telah memutuskan untuk menempatkan dirinya di sini. Dia menyewa sebuah garaj terbiar di hujung lorong. Pintunya sengit, bumbungnya bocor, dindingnya penuh retak. Dia menanggalkan papan pintu untuk dijadikan meja bedah, mengikat lampu dengan dawai, dan mengubah tempat itu menjadi ruang yang boleh menyelamatkan nyawa dengan cara yang paling asas. Kemudian, dia menulis sebaris ayat di dinding.
Bahasa Portugisnya kaku, malah ada kesilapan ejaan. Tetapi semua orang faham, sesiapa yang sakit boleh masuk. Percuma. Pada mulanya, tiada siapa yang masuk. Bukan kerana kami tidak perlukan, tetapi kerana kami tidak berani. Di tempat ini, percuma selalunya bermakna ada harga lain yang perlu dibayar. Mungkin agama, mungkin kumpulan kongsi gelap, atau mungkin perangkap. Tetapi dia tidak meminta apa-apa. Dia tidak bertanya siapa Anda, di mana Anda tinggal, atau sama ada Anda punya uang. Dia tidak bertanya nama Anda pun. Dia hanya melihat satu perkara, adakah Anda sedang nazak? Hari pertama, 3 orang datang. Hari kedua, 7 orang. Hari ketiga, lebih 20 orang. Selepas seminggu, orang mula beratur di luar garaji itu. Ada yang ditetak parang, ada yang demam akibat jangkitan, ada yang membawa bayi baru lahir yang sukar bernafas. Dia seorang diri merawat luka, menyambut kelahiran, menjahit luka. Apabila ubat tidak cukup, dia menulis surat pulang ke Malaysia. Sebulan kemudian, bungkusan dari Kuala Lumpur akan sampai. Di dalamnya ada ubat-ubatan yang dibeli dengan wang simpanan ibunya. Ubat bius tidak cukup, dia menggunakan alkohol yang paling murah. Pesakit menggigit kain, dia menunduk dan menjahit luka. Tiada rekod, tiada laporan, tiada siapa yang menjadi saksi untuknya. Tetapi orang-orang di sini mula memanggilnya dengan nama yang berbeza. Mula-mula, orang Asia itu. Kemudian doktor, selepas itu, Dr. Ismail. Dan akhirnya, kami mula memanggilnya orang yang tinggal. Kerana di tempat di mana semua orang akan pergi, hanya dia yang tidak pergi. Jika cerita ini berhenti di sini, Anda mungkin akan fikir ini hanyalah kisah seorang doktor yang baik hati. Seorang anak muda dari Malaysia yang berkhidmat di sebuah tempat yang dilupakan. Sukar, tetapi murni. Berbahaya, tetapi boleh difahami. Tetapi ceritanya tidak begitu. Saya kemudiannya mendapat tahu, apa yang benar-benar membuatkan dia menjadi sasaran bukanlah berapa ramai orang yang dia selamatkan, tetapi kerana dia telah melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat. Garaji itu mempunyai satu pintu belakang. Pada waktu siang, jarang ada orang masuk dari situ, tetapi pada waktu malam, keadaannya berbeza. Pada mulanya tiada siapa yang perasan. Hanya kadang-kadang ada orang mengetuk pintu pada waktu malam. Ketukannya perlahan dan cemas. Dia akan membuka pintu, menarik orang itu masuk, dan segera menutupnya semula. Keesokan harinya, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Klinik dibuka seperti biasa. Dia terus memberi suntikan kepada kanak-kanak, memberi ubat kepada orang tua, tetapi perkara di waktu malam itu terus berlaku. Sehinggalah bertahun-tahun kemudian, apabila saya mula menjadi wartawan dan menyiasat satu persatu, barulah saya dapat mencantumkan makna sebenar di sebalik pintu belakang itu. Mereka yang masuk melalui pintu belakang bukanlah pesakit biasa. Mereka adalah orang-orang yang dilepaskan. Bukan dilepaskan kerana sudah sembuh, tetapi dibuang semula selepas diproses. Badan mereka tidak lagi seperti badan manusia. Kulit mereka ada kesan lecur. Belakang mereka penuh dengan lebam berjalur-jalur. Jari jemari mereka bengkak. Malah ada yang kukunya sudah tiada. Ada yang tidak boleh berjalan diseret masuk. Ada yang tidak berani bercakap kerana seluruh badan akan menggigil apabila membuka mulut. Mereka bukan datang untuk berubat. Mereka datang sebagai bukti tentang apa yang sedang dilakukan oleh zaman itu. Dan dia melihat semuanya. Lebih penting lagi, dia tidak berpura-pura tidak melihat. Dia membersihkan luka mereka, menjahit semula kulit yang terkoyak, menggunakan ubat yang paling sedikit untuk menahan jangkitan yang paling teruk. Tetapi dia melakukan lebih daripada itu. Dia mula mencatat. Pada mulanya, catatannya ringkas. Di mana cedera? Jenis kecederaan apa? Bila dihantar? Lama-kelamaan, ia menjadi semakin terperinci. Bentuk luka, kesan renjatan elektrik, kedudukan ikatan, malah lokasi, masa, dan warna uniform yang dibisikkan oleh mangsa-mangsa itu. Itu bukan lagi rekod perubatan. Itu adalah keterangan saksi. Saya kemudiannya melihat sebahagian daripada nota yang ditinggalkannya. Tulisan tangannya kecil, tanpa emosi, tanpa penghakiman. Seperti seseorang yang cuba sedaya upaya untuk memegang erat apa yang sedang berlaku, tidak membiarkannya hilang. Anda boleh bayangkan betapa bahayanya perbuatan itu. Pada zaman itu, rekod seperti ini bukan sekadar menyusahkan. Ia boleh membuatkan seseorang itu hilang. Tetapi dia tetap menulis. Selepas menulis, dia tidak menyimpannya di klinik. Dia menyelitkan helaian kertas itu ke dalam surat yang dihantar pulang ke Malaysia. Surat itu ditujukan kepada keluarganya sangat biasa, bertanya kabar, memberitahu dia selamat, menyebut tentang ubat yang tidak mencukupi. Tetapi di dalam sampul surat itu, ada satu lapisan tambahan. Rekod-rekod itu akan dibawa keluar dari negara ini,
bertukar tangan beberapa kali, dan akhirnya sampai ke suatu tempat yang jauh, di mana ia akan disimpan dengan selamat. Dia tidak pernah menceritakan semua ini, dan tiada siapa yang menyuruhnya berbuat begitu. Tetapi dia tahu satu perkara dengan jelas, sesetengah luka, jika tidak dicatatkan, ia umpama tidak pernah berlaku. Dan sekali ia dicatatkan, walaupun bertahun-tahun kemudian, ia akan menjadi sesuatu yang tidak boleh dipadam sepenuhnya. Masalahnya, rahasia seperti ini tidak mungkin dapat disimpan selamanya, terutamanya di sebuah zaman di mana udara pun diawasi. Pagi itu, dia tiba di klinik lebih awal daripada biasa. Pintu hadapan sunyi, tiada orang beratur, tiada tangisan kanak-kanak, hanya ada sebaris tapak kaki yang kemas di atas tanah tapak bertentera. Dia berhenti di situ, melihat seketika, kemudian menunduk. Terselit di celah pintu, ada sekeping kertas. Dia menariknya keluar. Di atasnya hanya ada sebaris tulisan Portugis yang ringkas, 48 jam. Tiada penjelasan di bawahnya, tiada tanda tangan. Tetapi dia tidak perlukan penjelasan. Di tempat itu, kata-kata seperti ini tidak pernah diulang 2 kali. Maksudnya jelas, kamu boleh pergi, atau biarkan orang-orang di sini menanggung akibatnya. Anda mungkin pikir ini adalah satu ugutan kepadanya. Tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah cara untuk memberitahunya, kamu bukan lagi seorang diri. Orang yang kamu selamatkan, orang yang kamu temui setiap hari kanak-kanak, ibu-ibu, orang tua yang beratur di hadapan pintu itu semuanya boleh dijadikan tebusan. Hari itu, dia tidak membuka pintu. Seharian suntuk. Ada yang datang mengetuk, ada yang memanggil namanya, tetapi tiada sahutan dari dalam. Menjelang malam, seseorang masuk melalui pintu belakang dan melihatnya duduk di situ. Tidak berkemas, tidak menulis surat, malah tidak memasang lampu. Hanya duduk, merenung dinding. Orang itu kemudiannya memberitahu saya tidak pernah melihat riak wajah seperti itu. Bukan takut, bukan putus asa. Ia adalah riak wajah seseorang yang telah membuat keputusan. Keesokan harinya, pintu dibuka. Dia duduk di situ seperti biasa, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tetapi kami semua kemudiannya tahu, sejak saat itu, kisah ini bukan lagi sekadar kisah seorang doktor yang tinggal. Ia telah menjadi satu pertarungan yang pasti akan ada harga yang perlu dibayar. Saya mesti beritahu Anda, dalam 48 jam itu, apa yang Anda sangka akan berlaku, tidak berlaku. Tiada tentera yang merempuh masuk, tiada bunyi tembakan, tiada darah, tiada. Tetapi itu tidak bermakna mereka melepaskannya. Sebaliknya, itu hanyalah permulaan. Mereka menukar cara yang lebih perlahan, lebih senyap, dan lebih kejam. Perkara pertama ialah obat. Bukan dirampas, bukan dimusnahkan, tetapi dibuat supaya tidak sampai. Bungkusan-bungkusan yang dihantar dari Malaysia mula ditahan satu persatu di kastam. Alasannya sangat rasmi. Bekalan perubatan tidak berdaftar, melanggar peraturan kesihatan negara, sumber tidak diketahui. Semuanya nampak sah di sisi undang-undang. Tetapi kami semua tahu, itu bukan undang-undang, itu adalah arahan. Pada mulanya, dia masih boleh bertahan. Ubat yang sepatutnya untuk 10 orang, dibahagikan kepada 20 orang. Dos untuk sehari, dipecahkan kepada 2 hari. Rawatan yang memerlukan suntikan, ditukar kepada ubat makan. Tetapi Anda tidak boleh berbuat begitu selama-lamanya. Penyakit tidak akan menunggu, jangkitan tidak akan bertolak ansur. Sebulan kemudian, kanak-kanak pertama meninggal dunia, bukan ditembak, bukan kemalangan, hanya kerana demam. Sejenis demam yang di hospital biasa boleh diatasi dengan beberapa botol antibiotik. Saya ingat hari itu, ibu kanak-kanak itu memeluk anaknya, tidak henti-henti menggoncangnya sambil mengulang, semalam dia masih berlari, semalam dia masih berlari. Tiada siapa yang bersuara, kerana kami semua tahu, apa yang membuatkan kematian seperti ini paling tidak dapat diterima ialah ia sepatutnya tidak berlaku. Kemudian, datang yang kedua, yang ketiga. Tidak ramai, tetapi setiap seorang daripada mereka adalah nyawa yang boleh diselamatkan. Anda perlu faham, cara ini lebih menakutkan daripada membunuh secara terus. Kerana Anda akan mula mempersoalkan, siapa sebenarnya yang membunuh mereka, penyakit itu, atau ubat yang tersadai di kastam. Dia melihat semua ini berlaku. Dia tidak menjadi gila, dia juga tidak pergi. Dia mula menggunakan cara lain. Tiada antibiotik, dia mencari herba. Tiada drip, dia membancuh air garam sendiri. Tiada kain kasa, dia mengoyakkan kain, mensterilkannya, dan menggunakannya semula. Dia menggunakan segala kaedah yang boleh memanjangkan nyawa. Tetapi itu bukan penyelesaian, itu hanyalah melengah-lengahkan masa, dan mereka tahu akan hal itu. Jadi,
Langkah kedua datang dengan cepat. Subuh itu saya ingat dengan jelas kerana itulah kali pertama saya terjaga oleh bunyi tembakan. Pintu ditendang hingga pecah. Bukan seorang dua, tetapi 6 orang berpakaian seragam tentera. Mereka tidak banyak bercakap, terus menggeledah kabinet, laci, peti ubat. Lantai pun diungkil. Seluruh klinik diselongkar seperti mayat yang dibedah siasat. Kemudian mereka menemuinya. Di dalam siling, 2 bungkusan yang dibalut kemas dengan plastik. Mereka mengoyakkannya di situ juga. Di dalamnya, dada. Saya tidak faham apa itu pada masa itu. Saya hanya tahu riak wajah orang dewasa terus berubah. Mereka berkata, pemilikan haram, pengedaran haram, merosakkan masyarakat. Setiap perkataan disebut dengan perlahan dan jelas seolah-olah sudah dilatih. Dia hanya berdiri di situ. Tidak membela diri, tidak menjerit. Hanya memandang. Saya sering terfikir kemudiannya, jika dia berkata sesuatu pada waktu itu, adakah ia akan berguna? Tetapi apabila saya dewasa, barulah saya faham. Dalam keadaan seperti itu, kebenaran adalah perkara yang paling tidak berguna. Mereka menggari dan membawanya pergi. Tiada perbicaraan, tiada peguam, tiada sebarang prosedur. Dia hilang begitu sahaja. Selama 6 minggu berikutnya, kami tidak tahu di mana dia berada. Tiada berita, tiada siapa yang berani bertanya. Tetapi ada satu perkara yang kami tahu dengan cepat. Klinik itu telah ditutup, bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Pintunya dicabut, bumbung zinc-nya dirobohkan, malah dindingnya ditolak separuh. Tempat yang dahulunya menjadi barisan orang menunggu, kini menjadi tanah lapang. Terpacak satu papan tanda baru milik kerajaan, dengan kata-kata yang kami tidak faham dan tidak percaya. Keteraturan, pembangunan, negara, tetapi bagi kami, tanah itu hanya mewakili satu perkara. Orang yang pernah menarik kami kembali dari ambang maut, telah dipadamkan oleh seluruh sistem. 6 minggu kemudian, dia kembali. Bukan berjalan pulang, dia dilepaskan, dia kurus kering. Tiada luka yang jelas di wajahnya, tetapi seluruh dirinya kelihatan seperti telah disedut semangatnya. Dia berdiri di tanah lapang itu untuk masa yang lama. Tidak bercakap, tidak menangis. Hanya memandang, seolah-olah sedang mengesahkan satu perkara. Tempat di mana dia pernah wujud, kini sudah tidak wujud lagi. Kemudian arahan tiba. Kali ini, bukan ugutan, tetapi dokumen rasmi. Meninggalkan negara dalam tempoh 48 jam. Alasannya sangat kemas. Melanggar peraturan berkaitan keselamatan negara. Kali ini, mereka tidak lagi menggunakan kami sebagai tebusan, kerana ia tidak perlu lagi. Mereka telah melakukan segalanya, memotong bekalannya, memusnahkan reputasinya, merobohkan tempatnya. Apa yang tinggal hanyalah menghalaunya pergi. Hari itu, ketika dia mengemas barang-barangnya, tiada siapa yang masuk untuk membantu. Bukan kerana tidak mau, tetapi kerana tidak berani. Tetapi, apabila dia berjalan menuruni lereng bukit, sesuatu telah berlaku. Ia tidak dirancang, tiada siapa yang mengarahkannya. Seseorang keluar dari rumah, kemudian yang kedua, yang ketiga. Tidak lama kemudian, seluruh jalan itu dipenuhi orang. Wanita, kanak-kanak, orang tua. Tiada slogan, tiada bendera, hanya tangisan. Ada yang menjerit namanya, ada yang menghulurkan tangan, ada yang melutut. Ibu saya juga ada di situ. Dia memeluk saya, dan saya ingat dia tidak henti-henti berkata, "Jangan pergi, jangan pergi." Tetapi dia tetap pergi. Kerana kali ini ia bukan lagi keputusannya. Apabila kereta itu bergerak, orang ramai berlari mengejarnya. Terus berlari sehingga kereta itu hilang dari pandangan. Itulah kali pertama dalam hidup saya faham bahawa pemergian seseorang boleh menjadikan seluruh tempat itu menjadi lebih sunyi. Sunyi sehingga Anda mula berasa takut. Anda mungkin fikir itulah pengakhirannya. Tidak, itu hanyalah pengakhiran dia dihalau dari negara ini. Ia bukan pengakhiran hidupnya yang sebenar. Ramai orang menyangka hari dia dihantar pulang adalah penamat cerita. Bagi kami juga, lereng bukit itu tetap sama, hujan tetap turun, dan kanak-kanak tetap jatuh sakit. Cuma tiada lagi sesiapa yang menunggu di dalam garaj itu. Segalanya kembali seperti sedia kala, malah lebih teruk. Kerana kali ini, kami tahu pernah ada seseorang yang boleh menyelamatkan kami, tetapi orang itu telah dibawa pergi. Perasaan itu sukar untuk digambarkan. Ia seperti Anda berada dalam kegelapan untuk masa yang sangat lama. Tiba-tiba seseorang menyalakan lampu, Anda akhirnya dapat melihat wajah satu sama lain, melihat arah jalan keluar. Kemudian seseorang memadamkan lampu itu, dan Anda terpaksa terus hidup. Tetapi Anda tidak akan hidup seperti dahulu lagi, kerana Anda sudah pernah melihat cahaya. Itulah perkara pertama yang dia tinggalkan.
bukan obat, bukan klinik, bukan peralatan yang telah dirobohkan. Ia adalah sejenis hati yang telah diubah. Ibu saya sering berkata kepada saya kemudiannya, orang itu bukan sekadar menyelamatkan nyawa kamu. Dia membuatkan kami sadar bahwa kami sebenarnya boleh diselamatkan. Ayat itu, saya tidak faham semasa kecil. Apabila dewasa, barulah saya mengerti. Pada tahun-tahun berikutnya, kami mula melakukan perkara-perkara yang kami tidak pernah lakukan sebelum ini. Para ibu mula mengajar sesama sendiri, cara merebus air hingga bersih. Ada yang mula mencatat waktu anak-anak demam. Ada yang belajar cara membalut luka yang asas. Perkara-perkara ini kecil, tetapi di tempat seperti itu, perkara kecil akan perlahan-lahan menjadi sesuatu yang berbeza. Dan sebelum dia pergi, dia pernah berkata sesuatu. Tidak ramai yang mendengarnya, dan tiada siapa yang mencatatnya pada waktu itu. Tetapi kemudiannya, ayat itu diulang-ulang di antara kami, seperti doa, terus hidup, dan ubah tempat ini. Itu bukan ucapan, bukan juga slogan. Dia hanya mengatakannya dengan tenang, seolah-olah sedang memberitahu sesuatu yang lambat laun akan berlaku. Masalahnya, pada masa itu, tiada siapa yang percaya, termasuk ibu saya. Dia kemudiannya memberitahu saya, kami esok pun tak tahu boleh hidup atau tidak. Siapa yang akan fikir tentang mengubah apa-apa? Dia mengatakan ini tanpa rumutan, hanya sebagai satu pernyataan fakta, karena dalam persekitaran seperti itu, masa depan adalah satu kemewahan. Tetapi sesuatu mula berlaku secara perlahan-lahan. Kanak-kanak tidak melupakannya sepenuhnya, termasuk saya. Saya sering terfikir, jika dia tidak menyelamatkan saya pada waktu itu, saya akan jadi apa? Kemungkinan besar saya tidak akan berdiri di sini bercakap. Kemungkinan yang lebih besar adalah pengakhiran yang lain, menyertai kumpulan kongsi gelap, memegang senjata, atau mati di sudut yang tidak direkodkan. Itulah laluan yang normal. Bagi generasi budak lelaki kami, tidak ramai yang dapat hidup melepasi umur 20 tahun. Tetapi saya terus hidup. Bukan kerana saya lebih bijak, bukan juga kerana saya lebih bernasib baik. Ia adalah kerana seseorang, pada usia saya 7 tahun, telah menghabiskan 3 hari 3 malam menarik saya keluar dari kematian. Dan ibu saya, sejak itu, setiap hari akan memberitahu saya, nyawa kamu ini diselamatkan oleh orang lain. Kamu tak boleh sia-siakannya. Pada mulanya, ayat itu terasa sangat berat. Ia membuatkan saya rasa tidak adil. Mengapa saya perlu hidup memikul harapan orang lain? Mengapa saya tidak boleh hidup sambil lewa seperti orang lain? Tetapi perlahan-lahan, Anda akan sedar, sesetengah kata-kata, apabila ia sudah masuk ke dalam diri Anda, ia tidak akan pergi. Saya melihat orang di sekeliling saya gugur satu persatu. Ada yang masuk kongsi gelap, ada yang masuk penjara, ada yang tidak pernah kembali. Dan setiap kali saya hampir melangkah ke jalan itu, saya akan teringat babak itu, garaj itu, lelaki itu, dan bahasa Portugisnya yang kaku. Budak ini boleh diselamatkan. Saya mula belajar. Sangat perlahan, sangat sukar. Sekolah kami teruk, guru sering tidak datang, buku tidak cukup, tingkap pecah. Tetapi saya tetap belajar, kerana saya tahu satu perkara. Jika saya tidak hidup menjadi orang yang berbeza, 3 hari 3 malam itu akan menjadi sia-sia. Akhirnya, saya meninggalkan lereng bukit itu. Masuk university, menjadi wartawan. Kali pertama saya mendapat kad media, ibu saya menangis. Bukan kerana saya menjadi wartawan, tetapi kerana dia akhirnya dapat memastikan satu perkara, lelaki dari Malaysia itu tidak tinggal di situ dengan sia-sia. Tetapi saya ingin beritahu Anda, saya bukan satu-satunya. Ramai lagi yang terus hidup, dan bukan sekadar hidup. Mereka mula menjadi orang-orang yang boleh membuat keputusan di negara ini. Pada masa itu kami tidak tahu bahawa perkara ini, berpuluh-puluh tahun kemudian, akan menjadi satu kuasa yang tidak dapat dihalang oleh negara sekalipun. Tetapi benihnya telah ditanam pada masa itu, tepat di hadapan sebuah garaj yang telah dirobohkan, dan di dalam sebaris kata, yang tiada siapapun ambil serius pada ketika itu. Jika Anda bertanya kepada saya bila semua ini mula berubah, saya akan katakan ia bukan di parlimen, bukan di media, malah bukan dalam mana-mana dasar tertentu. Ia bermula apabila kami, orang-orang ini, membesar secara perlahan-lahan. Anda perlu faham satu perkara. Kanak-kanak yang diselamatkannya di lereng bukit itu bukan seorang dua. Mereka ramai. Ramai sehingga apabila Anda melihat kembali, ia terasa luar biasa. Kerana dalam persekitaran seperti itu, untuk terus hidup sahaja sudah merupakan satu kebarangkalian yang sangat rendah. Tetapi entah bagaimana, sekumpulan kecil ini terus hidup dan melangkah ke arah yang sama sekali berbeza. Saya mulakan dengan Marcelo. Semasa kecil dia menghidap polio, kakinya hampir lumpuh. Dalam keadaan biasa,
Seumur hidupnya dia akan duduk di sudut jalan, mengharapkan sedekah. Tetapi Dr. Ismail setiap hari membantunya melakukan fisioterapi ringkas, mengajarnya bagaimana untuk menggunakan kekuatan sedikit demi sedikit, bagaimana untuk berdiri, dan bagaimana untuk berjalan. Ia bukan keajaiban, ia adalah pengulangan 1000 kali, 10.000 kali pengulangan. Akhirnya, dia benar-benar boleh berjalan. Jalannya tidak cantik, sedikit heret, tetapi dia berjalan. Bertahun-tahun kemudian, apabila saya pertama kali melihatnya di Dewan Bandaraya Sao Paulo, cara jalannya masih sama, selangkah demi selangkah, mengheret, tetapi dia berjalan ke atas podium. Apabila dia membacakan rang undang-undang, dia tidak mengangkat muka, suaranya tidak kuat, malah sedikit serak, tetapi seluruh dewan senyap. Kerana ayat pertamanya ialah, saya boleh berdiri di sini hari ini kerana seorang lelaki dari Malaysia tidak berputus asa terhadap saya. Pada saat itu, saya tiba-tiba faham satu perkara. Sesetengah perubahan tidak berlaku serta-merta. Ia akan kembali berpuluh-puluh tahun kemudian dengan cara yang tidak pernah Anda jangkakan. Bukan dia sahaja, ada juga Camilla. Ibunya adalah salah seorang wanita yang dibantu bersalin oleh Dr. Ismail, hampir mati akibat pendarahan. Malam itu, jika tiada garasi itu, jika tiada lelaki itu, dia dan bayinya pasti sudah tiada. Bayi itu ialah Camilla. Dia kemudiannya menyambung pelajaran dalam bidang perubatan, bukan di Brazil, tetapi di Malaysia. Dia memberitahu saya, kali pertama dia melangkah masuk ke sebuah hospital di Kuala Lumpur, dia terpaku, bukan kerana peralatannya, tetapi kerana ia adalah satu sistem lengkap yang boleh menyelamatkan nyawa. Dia berkata, pada masa itulah saya sedar, lelaki di lereng bukit itu bukanlah satu keajaiban. Di belakangnya adalah sebuah tempat yang sememangnya menyelamatkan orang. Dia kemudiannya menjadi pakar bedah dan selepas itu menyertai arena politik. Kali terakhir saya melihatnya adalah di Parlimen Persekutuan. Dia berdiri di sana bercakap bukan lagi tentang pesakit tetapi tentang sistem. Katanya, jika sesebuah sistem boleh membolehkan lebih ramai orang untuk terus hidup, itulah yang patut saya lakukan. Anda tahu apa yang dia katakan seterusnya? Kita berhutang budi kepada sebuah tempat, hutang yang sudah berusia 50 tahun. Dan Ricardo, Anda mungkin ingat budak lelaki yang lukanya dijahit 14 jahitan di klinik itu. Dia kemudiannya menyertai tentera, dan selepas bersara, menjadi ahli perniagaan. Ramai orang bertanya kepadanya mengapa syarikatnya dari awal lagi memilih untuk bekerja sama dengan syarikat-syarikat dari Malaysia. Dia tersenyum dan berkata, orang dari negara itu pernah menyambung semula tangan saya. Jika saya tidak percaya kepada mereka, siapa lagi yang boleh saya percaya? Ia kedengaran mudah, malah agak emosional. Tetapi jika Anda tinggal di Brazil cukup lama, Anda akan tahu bahwa kepercayaan lebih sukar dibina daripada harga. Dan kepercayaan seperti ini dibina dengan nyawa. Saya telah bertemu ramai lagi. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi juru rawat, ada yang menjadi penganjur komuniti. Tiada organisasi di antara mereka, tiada mesyuarat, tiada siapa yang mengarahkan di belakang tabir. Tetapi mereka mempunyai satu persamaan. Mereka semua mengingati perkara yang sama. Pada peringkat di mana mereka paling mungkin untuk mati, seorang lelaki dari Malaysia tidak pergi. Perkara ini tidak pernah diluahkan, tetapi ia sentiasa ada di dalam hati mereka. Perlahan-lahan ia meruap, perlahan-lahan ia terkumpul. Anda boleh anggap ia sebagai sejenis hutang budi, bukan wang, bukan dasar, bukan juga diplomasi. Ia adalah sesuatu yang, selepas Anda terus hidup, lambat laun perlu dibayar. Kemudian, pada suatu hari, orang-orang ini mula muncul di kedudukan yang berbeza. Ada yang boleh menulis laporan, ada yang boleh meluluskan undang-undang, ada yang boleh mempengaruhi aliran sumber, ada yang boleh memutuskan untuk bekerja sama dengan negara mana. Jika Anda melihat mereka secara berasingan, tiada apa yang istimewa. Tetapi apabila mereka di tempat yang berbeza mula mengatakan perkara yang sama, keadaan menjadi berbeza. Ia bukan satu tindakan, ia adalah satu aliran. Kali pertama saya menyadarinya adalah di Dewan Bandaraya Sao Paulo. Satu usul yang kelihatan sangat biasa diletakkan di atas meja. Kandungannya tidak rumit, mengenai pemudahan pentadbiran untuk kerjasama perubatan, membolehkan kaki tangan perubatan dari Malaysia lebih mudah memasuki perkhidmatan di peringkat akar umbi. Di permukaan ia adalah dokumen teknikal. Tetapi apabila saya melihat nama pengusulnya, saya terpaku. Marcelo. Budak yang dahulunya berjalan mengheret kakinya. Dia berdiri di podium, tidak bercakap tentang data, tidak juga tentang hubungan antara bangsa. Dia hanya berkata sebaris ayat, ini milik kita. Pada saat itu,
Saya tahu perkara ini bukan lagi sekadar ingatan pribadi. Ia mula memasuki sistem, dan apabila ia sudah memasuki sistem, ia tidak akan berhenti di satu bandar sahaja. Keadaan mula menjadi berbeza selepas itu. Pada mulanya tiada siapa yang perasan, kerana ia kelihatan terlalu berselerak. Sao Paulo meluluskan satu kemudahan pentadbiran. Rio de Janeiro mula membincangkan cadangan yang serupa. Jabatan Kesihatan Awam di Salvador secara senyap-senyap melonggarkan beberapa prosedur kerjasama. Jika Anda membaca berita-berita ini satu persatu, semuanya kecil. Cukup kecil untuk tidak menjadi tajuk utama, cukup kecil sehingga wartawan pun malas untuk membuat susulan. Tetapi saya sudah lama dalam bidang ini, dan saya tahu satu perkara. Apa yang benar-benar mengubah hala tuju sesebuah negara bukanlah satu berita besar, tetapi banyak perubahan kecil yang berlaku serentak di tempat yang berbeza. Saya mula mencantumkan petunjuk-petunjuk ini. 1 bandar, 2 bandar, 3. Kemudian saya sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang sedang merebak, dan orang-orang yang mendorongnya, saya siasat seorang demi seorang, hasilnya membuat saya seram sejuk. Ramai daripada mereka berasal dari tempat yang sama. Lereng bukit itu, garas yang sudah lama tidak wujud itu, kanak-kanak yang hampir mati pada masa itu. Anda mula melihat satu gambaran yang sangat aneh. Di bandar yang berbeza, jawatan yang berbeza, bidang yang berbeza, orang-orang mengatakan perkara yang hampir sama. Sistem perubatan Malaysia boleh dipercayai untuk kerjasama. Mereka mempunyai pengalaman di peringkat akar umbi. Mereka bukan datang hanya untuk projek jangka pendek. Kata-kata ini kedengaran sangat profesional. Seperti bahasa dasar, seperti penilaian teknikal. Tetapi saya tahu puncanya bukan dalam dokumen. Ia berada dalam ingatan. Anda boleh anggap ia sebagai satu pengalaman kolektif. Semasa kecil, orang-orang ini tidak mempunyai data statistik, tidak mempunyai tesis, malah tidak tahu apa itu kesihatan awam. Mereka hanya tahu satu perkara. Ketika mereka paling hampir dengan kematian, seorang lelaki dari Malaysia telah menyelamatkan mereka. Kemudian, apabila mereka benar-benar berpeluang untuk berhubung dengan sistem perubatan Malaysia, mereka secara semula jadi akan mengaitkan kedua-dua perkara ini. Itu bukan logik. Itu adalah gerak hati. Dan apabila gerak hati ini memasuki peringkat membuat keputusan, ia akan menjadi sesuatu yang sangat nyata. Anda akan memberi keutamaan kepada siapa? Saya ingat saya pernah menemu bual seorang pegawai yang bertanggung jawab meluluskan projek perubatan di Sao Paulo. Saya bertanya kepadanya satu soalan yang sangat terus terang. Jika syaratnya sama, negara mana yang akan Anda pilih untuk bekerja sama? Dia tidak terus menjawab. Berfikir sejenak, kemudian tersenyum sedikit dan berkata, sudah tentu kami akan melihat teknologi. Kami juga akan melihat kos. Dia berhenti seketika di situ. Kemudian menambah, tetapi ada sesetengah negara, Anda berasa lebih yakin. Saya tidak bertanya lanjut, karena saya tahu jawabannya. Keyakinan seperti ini tidak tertulis dalam dokumen. Ia datang daripada pengalaman di mana seseorang pernah menyerahkan nyawanya kepada Anda dan Anda tidak mengecewakannya. Perkara yang berlaku seterusnya menjadi lebih pantas. Apabila perubahan-perubahan di peringkat tempatan ini mula terkumpul ke satu tahap, ia akan bergerak ke atas, memasuki peringkat yang lebih tinggi, dari Dewan Bandaraya ke Kerajaan Negeri dan dari Kerajaan Negeri ke peringkat persekutuan. Kali pertama saya benar-benar merasakan bahawa perkara ini tidak dapat dihalang lagi adalah semasa satu persidangan kesihatan awam kebangsaan. Ia sepatutnya menjadi satu persidangan yang sangat teknikal, membincangkan peruntukan sumber perubatan, liputan perkhidmatan akar umbi, dan pembinaan semula sistem selepas pandemik. Semua orang bercakap tentang data, lengkung, nisbah, bajet, sehinggalah seorang wakil wanita berucap, dia bukan yang paling senior, bukan juga yang paling berkuasa, tetapi kata-katanya membuatkan seluruh dewan senyap. Dia berkata, kita sentiasa bertanya, sistem mana yang lebih cekap? Tetapi adakah kita pernah bertanya, sistem mana yang benar-benar tinggal ketika masa paling sukar? Apabila ayat itu diucapkan, tiada siapa yang bergerak di dalam bilik persidangan itu. Saya duduk di barisan belakang. Pada saat itu, saya tiba-tiba mempunyai perasaan yang sangat aneh, seolah-olah sesuatu telah diungkapkan secara rasmi. Sesuatu yang telah wujud selama berpuluh-puluh tahun tetapi tidak pernah ditulis dalam laporan lapisan itu kini diletakkan di atas meja. Dia menyambung, sistem perubatan Malaysia sudah tentu kita perlu menilainya dengan data. Tetapi bagi kami, ia mempunyai satu lagi lapisan makna. Ia melambangkan satu pilihan, memilih untuk tinggal ketika orang lain pergi. Itu bukan ucapan emosional. Dia tidak meninggikan suara, tidak juga berhenti seketika.
seolah-olah sedang membaca satu kenyataan biasa. Tetapi Anda dapat merasakan, semua orang di dalam dewan itu faham maksudnya. Saya melihat sekeliling, ada yang mengangguk, ada yang menunduk mencatat, ada juga yang tidak berbuat apa-apa, tetapi suasananya telah berubah. Sejak saat itu, perkara ini bukan lagi sekadar aliran di peringkat tempatan. Ia telah memasuki satu dimensi yang lebih besar. Dan apabila sesuatu perkara telah memasuki dimensi ini, ia akan mula mempengaruhi perkara yang Anda fikir paling mustahil untuk dipengaruhi, dasar sistem, malah diplomasi. Hari itu, ketika saya meninggalkan Dewan Persidangan, hanya ada satu fikiran di dalam kepala saya. Perkara yang berlaku di garaj 50 tahun dahulu, kini mula bergerak ke peringkat kebangsaan. Dan pergerakan ini, sekali ia bermula, tidak akan mudah dihentikan. Apa yang benar-benar mengubah perkara ini dari satu aliran menjadi satu ledakan adalah pada hari itu. Bukan di bilik mesyuarat, bukan dalam laporan. Ia berlaku di atas podium parlimen. Hari itu saya tiba lebih awal, kerana saya sudah dapat merasakan perbincangan kali ini bukan sekadar di peringkat teknikal. Jadual persidangan kelihatan ringkas. Perbincangan pengoptimuman mekanisme kerjasama perubatan dan mobiliti bakat antara bangsa. Jika Anda tidak melihatnya dengan teliti, Anda mungkin tidak akan fikir ia penting. Tetapi sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dalam dewan, saya dapati suasananya berbeza. Orang lebih ramai, bukan sekadar ramai biasa. Ruang media hampir penuh, galeri awam juga sesak. Malah ada beberapa ahli parlimen yang biasanya saya lihat hanya semasa rang undang-undang besar dibahaskan, turut hadir lebih awal. Udara terasa tegang, tetapi belum ada yang tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Usul itu diletakkan secara rasmi di atas meja. Kandungannya masih kelihatan sangat teknikal, mempermudahkan prosedur, menurunkan halangan, membolehkan kaki tangan kerjasama perubatan dari Malaysia lebih mudah memasuki sistem perkhidmatan akar umbi. Tiada perkataan yang keras, tiada slogan politik. Jika Anda hanya membaca teksnya, Anda mungkin akan fikir ia hanyalah satu dokumen pengoptimuman pentadbiran biasa. Tetapi masalahnya bukan pada dokumen. Ia pada siapa yang berdiri untuk bercakap, orang pertama yang membantah bersuara dengan cepat. Kata-katanya sangat standar, kita mesti mengekalkan kesaksamaan, tidak boleh memberi layanan istimewa kepada mana-mana satu wilayah. Pasukan perubatan dari negara lain juga turut menyumbang. Apa yang dikatakannya tidak salah, malah boleh dikatakan munasabah, dan dia bukan seorang diri. Ramai yang mengangguk, ada yang menyokong, ada yang mula membincangkan keseimbangan antara bangsa dan konsistensi sistem. Pada saat itu, jika Anda hanya melihat di permukaan, Anda akan fikir usul ini kemungkinan besar akan ditangguhkan, dipindah, dicairkan, dan akhirnya menjadi satu dokumen yang tidak mempunyai sebarang impak. Tetapi pada ketika itulah, seseorang berdiri. Sebaik sahaja saya melihatnya, saya tahu babak ini akan ditulis dalam sejarah. Marcello, budak yang dahulunya berjalan mengheret kakinya. Dia berjalan perlahan ke podium, langkahnya masih sama, mengheret. Seluruh dewan menjadi senyap, bukan kerana dia mempunyai kuasa yang besar, tetapi kerana ramai orang tahu siapa dia. Dia tidak membuka sebarang dokumen, tidak melihat sebarang laporan. Hanya berdiri di situ, meletakkan tangannya di atas podium, dan berkata, "Tuan-tuan dan puan-puan ahli dewan, saya ingin bertanya satu soalan dahulu." Suaranya tidak kuat, tetapi setiap perkataan sangat jelas. Dahulu, ketika kami semua hampir mati, dia berhenti seketika. Seluruh dewan, bunyi kertas di selak pun tiada. Dia menyambung, "Adakah doktor dari Amerika yang tinggal di tempat kami?" Tiada siapa yang menjawab. Dia menjawab sendiri, tiada. Adakah pasukan perubatan dari Eropah yang tinggal sehingga ke akhirnya? Masih tiada siapa yang bersuara. Tiada. Dia mengangkat muka, memandang sekeliling, dan kemudian mengucapkan ayat itu. Hanya ada seorang doktor dari Malaysia. Pada saat itu, saya melihat beberapa orang menundukkan kepala. Bukan kerana diyakinkan, tetapi kerana mereka tahu, perkara itu benar. Marcello tidak berhenti. Dia berkata, dia tiada sokongan kerajaan, tiada perlindungan diplomatik, malah tiada siapa yang tahu dia berada di sana. Tetapi dia tinggal untuk menyelamatkan kami. Apabila dia sampai di sini, suaranya mula sedikit bergetar, tetapi dia tidak berhenti. Kemudian, negara kita memenjarakannya, menghalaunya pergi. Dan kita menggunakan masa 50 tahun untuk berpura-pura perkara ini tidak pernah berlaku. Dia meletakkan tangannya di atas podium, menekan sedikit. Sekarang kita mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk memberi keistimewaan kepada Malaysia, bukan untuk merosakkan kesaksamaan.
Dia mengangkat muka, menyebut perkataan demi perkataan, tetapi untuk membayar kembali hutang budi kita. Pada saat itu tiada tepukan, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat daripada tepukan. Tiada siapa lagi yang membantah. Saya duduk di ruang media, tangan saya berhenti di atas buku nota, karena saya tahu bahagian ini tidak perlu dicatat. Ia akan diingati oleh semua orang. Perkara yang berlaku seterusnya sangat pantas. Lebih pantas daripada yang saya bayangkan. Undian dijalankan tanpa banyak lengah, tanpa prosedur yang rumit. Apabila keputusannya keluar, saya sendiri tidak sempat bertindak balas pada mulanya. Diluluskan dengan majoriti besar. Pada saat itu saya tidak melihat ahli-ahli parlimen. Saya melihat galeri awam. Ada beberapa orang wanita yang sudah berumur berdiri di sana, menekuk mulut mereka, menangis. Saya tidak perlu bertanya siapa mereka. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang dahulunya berdiri di hadapan klinik itu, memeluk anak-anak mereka. 50 tahun. Mereka telah menunggu selama 50 tahun. Bukan menunggu seseorang untuk kembali, tetapi menunggu perkara ini diungkapkan, diakui, dan ditulis ke dalam sistem. Ketika saya berjalan keluar dari parlimen, cahaya matahari di luar sangat terik. Wartawan sedang menghantar berita, kamera sedang merakam. Ramai orang akan menulis hari ini sebagai hari kelulusan satu dasar kerjasama perubatan. Tetapi saya tahu, itu bukan perkara utamanya. Perkara utamanya ialah garaj yang sudah lama dirobohkan itu. Buat pertama kalinya, diakui kewujudannya secara rasmi oleh negara ini. Dan di dalam hati saya tahu satu perkara. Ini belum lagi penamatnya. Kerana apabila sebuah bandar telah mengakuinya, bandar-bandar lain akan menyusul. Dan apabila bandar-bandar telah menyusul, langkah seterusnya adalah negara. Perkara itu sememangnya tidak berhenti di situ. Jika undian di Sao Paulo adalah api yang dinyalakan, apa yang berlaku seterusnya adalah angin. Dan angin itu bertiup dari segenap penjuru. Minggu pertama, Rio de Janeiro. Saya menerima berita ketika masih menyusun draft berita dari Sao Paulo. Orang di hujung talian hanya berkata, mereka mahu ikut. Pada mulanya saya tidak faham. Kemudian barulah saya tahu, Dewan Bandaraya Rio de Janeiro sudah pun membincangkan satu usul yang hampir sama. Bukan meniru, bukan menyalin, tetapi kerana mereka juga mempunyai alasan mereka sendiri. Anda mesti faham, ini sangat penting. Jika ia hanyalah kisah dari satu bandar, ia boleh dianggap sebagai pengecualian, dijelaskan sebagai kes terpencil, malah diabaikan. Tetapi apabila bandar kedua membuat keputusan yang sama dengan alasan yang berbeza, keadaannya menjadi lain. Ucapan di Rio tidak sehebat di Sao Paulo, tetapi lebih terus terang. Seorang ahli dewan berkata dalam perbincangan, Anda fikir hanya Sao Paulo yang mempunyai ingatan itu? Kami di sini juga ada. Saya kemudiannya membuat siasatan dan mendapati doktor dari Malaysia itu, dalam beberapa tahun terakhir sebelum diusir, tidak hanya berada di satu tempat. Pada hujung minggu dia akan menaiki bas jarak jauh ke bandar-bandar lain, ke lereng-lereng bukit lain, ke tempat-tempat yang juga tiada doktor, tiada rekod, tiada teman, hanya seorang diri, membawa sebuah beg. Di sana, dia juga meninggalkan perkara yang sama. Bukan bangunan, bukan sistem, tetapi manusia. Dan manusia-manusia itu kini juga telah dewasa. Maka Rio meluluskannya. Dengan sangat cepat, hampir tanpa halangan. Kemudian bandar ketiga, Salvador. Keempat, kelima Belo Horizonte, Recife. Anda mula melihat satu korak yang sangat jelas. Satu bandar demi satu bandar. Bukan kerana arahan pusat, bukan kerana tekanan diplomatik, tetapi kerana orang yang mengingati tidak hanya berada di satu tempat. Pada masa itu, saya hampir tidak tidur. Terus-menerus terbang, menemu bual, dan mengesahkan satu perkara. Adakah ini kebetulan, atau tindak balas berantai? Jawabannya mudah, bukan kebetulan. Ini adalah gema yang tertangguh selama 50 tahun. Tempat-tempat yang pernah dijejakinya dahulu, kini bersuara satu demi satu. Tidak serentak, tetapi seiring. Jika Anda melihat dari luar, Anda mungkin akan berasa aneh. Mengapa Malaysia? Mengapa bukan negara yang lebih kaya dengan sumber? Bukan negara yang lebih berpengaruh? Tetapi jawabannya sebenarnya sangat mudah, kerana di tempat-tempat itu, apa yang diingati oleh orang ramai bukanlah sumber. Ia adalah siapa yang tinggal. Apabila bandar ke-6 meluluskan dasar yang serupa, saya mula sedar satu perkara. Ini bukan lagi fenomena peringkat tempatan. Ini adalah satu daya yang sedang menolak ke atas. Dan tidak lama kemudian, ia sampai ke tempat yang lebih besar. Brasilia, peringkat persekutuan. Hari itu, ketika saya berdiri di luar bangunan parlimen, saya mempunyai satu perasaan aneh di dalam hati. Sangat akrab, seperti perasaan di lereng bukit 50 tahun dahulu,
apabila orang ramai mula berkumpul perlahan-lahan. Mula-mula hanya beberapa orang, kemudian semakin ramai, sehinggalah apabila Anda menoleh ke belakang, Anda sadar ia sudah tidak dapat dihalang. Perbincangan di peringkat persekutuan jauh lebih rumit daripada di peringkat tempatan. Ia bukan lagi sekadar ingatan. Mula muncul pelbagai istilah yang Anda kenali. Hubungan antara bangsa, keseimbangan diplomatik, prinsip timbal balik, risiko duluan. Istilah-istilah ini sangat rasional dan betul. Seorang ahli parlimen secara terang-terangan membantah. Jika kita memberikan kemudahan istimewa kepada Malaysia, bagaimana dengan negara-negara lain? Bagaimana reaksi Amerika, Eropah? Adakah ini akan menjadi isu diplomatik? Tiada satu pun soalan ini yang salah. Malah, boleh dikatakan ia wajib ditanya. Saya duduk di galeri media memerhatikan semua ini. Saya tahu rintangan kali ini lebih sukar daripada mana-mana rintangan sebelumnya. Kerana di peringkat ini, yang membuat keputusan bukan lagi emosi, tetapi negara. Dan ketika perbincangan paling hangat, seseorang mengangkat tangan untuk berucap. Apabila saya melihat namanya, saya terhenti. Camilla, bayi yang hampir mati bersama ibunya di bilik bersalin pada masa itu. Kini, dia adalah ahli parlimen persekutuan. Apabila dia berdiri, dia tidak tergesa-gesa untuk bercakap, hanya memandang seluruh dewan. Pandangan mata seperti itu, saya pernah lihat. Bukan pandangan mata ahli politik, ia adalah pandangan mata seseorang yang telah melalui sesuatu. Ayat pertamanya sangat perlahan. Saya ingin bertanya satu soalan. Seluruh dewan perlahan-lahan menjadi senyap. Dia berkata, dahulu, di tempat-tempat kami, ketika wanita tumpah darah dan kanak-kanak meninggal dunia, dia berhenti seketika, kemudian bertanya, siapa yang berada di sana? Tiada siapa yang menjawab. Dia berkata sendiri, bukan Amerika, bukan Eropah. Kemudian dia mengucapkan ayat yang membuatkan seluruh dewan senyap sepenuhnya. Ia adalah seorang lelaki dari Malaysia. Dia tidak meninggikan suara, tiada emosi, malah tidak melihat skrip. Hanya terus berkata, seorang diri, tiada kerajaan, tiada perlindungan. Dia tinggal. Dia menarik nafas perlahan di situ. Kemudian, kita menghalaunya pergi. Sekarang apabila kita membincangkan untuk memberi sedikit kemudahan dari segi sistem kepada Malaysia, ada yang mengatakan ini tidak adil. Dia mengangkat muka, memandang semua orang, dan berkata perkataan demi perkataan, ini bukan ketidakadilan. Ini adalah keadilan yang sudah terlalu lama tertangguh. Pada saat itu saya melihat ada yang meletakkan pen, ada yang tidak lagi melihat dokumen, ada yang menunduk, bukan kerana diyakinkan, tetapi kerana terpukul, kerana mereka tahu, ini bukanlah sesuatu yang boleh dibantah dengan data. Undian dimulakan, tapak tangan saya berpeluh, bukan kerana saya mengambil berat tentang keputusannya, tetapi kerana saya tahu, undian ini bukan sekadar tentang dasar. Ia adalah tentang sama ada garaj 50 tahun dahulu itu boleh diakui oleh seluruh negara atau tidak. Apabila keputusan diumumkan, lulus, dan dengan majoriti yang besar. Pada saat itu, tiada siapa yang bertepuk tangan, tetapi seluruh dewan seolah-olah melepaskan satu nafas lega. Saya duduk di situ untuk masa yang lama, tidak bergerak. Di dalam kepala saya hanya ada satu email. Bukan parlimen, bukan dokumen, bukan juga angka-angka itu. Ia adalah lereng bukit itu, garaj itu, lelaki itu. Dan ayat yang telah diulang selama 50 tahun, terus hidup. Pada saat itulah saya benar-benar faham. Kami terus hidup bukan sekadar untuk hidup. Ia adalah supaya suatu hari nanti, kami boleh menceritakan perkara ini di tempat ini. Jika Anda bertanya kepada saya di mana pengakhiran cerita ini, saya akan katakan ia bukan di parlimen, bukan pada saat undian itu diluluskan, malah bukan pada fasal-fasal yang ditulis ke dalam sistem. Pengakhiran yang sebenar baru bermula di dalam pesawat yang membawa saya ke Malaysia. Kerana saya tiba-tiba sedar satu perkara. Kami semua telah melakukan begitu banyak perkara, mengatakan begitu banyak kata-kata, membuatkan sebuah negara mengakui secebis sejarah. Tetapi orang itu adakah dia tahu? Adakah dia tahu kanak-kanak yang pernah diselamatkannya telah membesar sehingga boleh mengubah sistem? Adakah dia tahu garaj yang telah dirobohkan itu telah ditulis ke dalam dasar negara lain? Adakah dia tahu seruan terus hidup 50 tahun dahulu itu benar-benar didengari dan telah sampai sejauh ini? Saya tidak tahu. Jadi, saya memutuskan untuk mencarinya. Ia bukan satu tugas yang mudah. Anda cuba mencari seseorang yang telah dipadamkan oleh zaman. Tiada rekod awam, tiada jejak kerjaya, malah namanya yang lengkap pun tidak dapat ditemui dalam sistem perubatan. Saya menghabiskan masa yang sangat lama menelepon, mencari data lama,
bertanya kepada mereka yang sudah bersara, dan hampir tidak lagi menerima temu bual. Ramai orang apabila mendengar nama itu hanya menggelengkan kepala. Ada yang malah bertanya, Anda pasti orang ini pernah wujud. Pada saat itu, buat pertama kalinya, saya merasakan kemarahan. Bukan terhadap sesiapa, tetapi terhadap masa. Kerana masa benar-benar boleh memadamkan seluruh hidup seseorang sehingga begitu bersih. Sehinggalah suatu hari, satu panggilan telepon masuk. Penelepon itu berkata, adakah Anda sedang mencari seorang doktor dari Malaysia? Di sini ada seorang lelaki tua, namanya sangat mirip. Saya terus bertolak. Ia adalah sebuah rumah jagaan orang tua di pinggir Kuala Lumpur. Tidak mewah, tidak juga istimewa. Lampu di koridornya sedikit malap, udara dipenuhi bau disinfektan yang kuat. Saya mengikut seorang kaki tangan, berjalan hingga ke bilik yang paling dalam. Apabila pintu dibuka, saya melihatnya. Sangat kurus, rambutnya putih sepenuhnya. Tubuhnya seolah-olah telah dihakis sedikit demi sedikit oleh masa. Tetapi matanya saya kenalinya serta-merta. 50 tahun dahulu di dalam garaj itu saya pernah melihatnya. Dia mengangkat muka memandang saya. Tidak mengenali saya. Itu normal. Budak lelaki berumur 7 tahun, dan saya yang sekarang bukanlah orang yang sama. Saya berdiri di situ, kerongkong saya terasa kering. Kemudian saya berkata, Doktor, saya Lukas. Budak yang kena tahun di lereng bukit dulu. Dia tergamam seketika. Memandang saya dengan sangat perlahan, seolah-olah sedang mencantumkan serpihan ingatan. Kemudian, tangannya bergetar sedikit. Dia menghulurkannya, menyentuh muka saya. Sangat perlahan, seolah-olah sedang mengesahkan. Kemudian dia berkata, kamu masih hidup. Pada saat itu saya tidak dapat menahannya. Saya pernah menangis di banyak tempat di medan perang, di majelis pengebumian, tetapi tidak pernah sekalipun seperti hari itu, menangis seperti seorang kanak-kanak. Kerana saya tiba-tiba faham, baginya, kami semua bukanlah orang yang kemudiannya akan mengubah negara. Kami hanyalah kanak-kanak yang pada masa itu dia cuba sedaya upaya untuk selamatkan. Saya duduk di hadapannya, menceritakan 50 tahun ini sedikit demi sedikit. Tentang Marcello, tentang Camilla, tentang bandar-bandar itu, dewan-dewan itu, undian itu. Saya berkata, kami telah menceritakannya. Seluruh negara sudah tahu. Dia tidak pernah mencela, hanya mendengar, sangat senyap. Apabila saya selesai, dia tidak terus bercakap, hanya menunduk untuk masa yang lama. Kemudian, dia mengambil sesuatu dari laci di tepi katilnya. Sebuah dompet yang sangat usang. Kulitnya sudah haus hingga berkilat, bucunya sudah merekah. Dia membukanya dengan cermat, dan mengeluarkan sekeping kertas dari dalamnya. Kertas itu sudah dilipat berulang kali, rapuh seolah-olah akan hancur bila-bila masa. Dia membukanya, sebaik sahaja saya melihatnya, saya terpaku. Ia adalah lukisan seorang kanak-kanak, dilukis dengan krayon kasar. Sebuah rumah yang sengit, sebatang jalan di lereng bukit, seorang lelaki yang berdiri, dan matahari berwarna merah. Di belakangnya ada sebaris tulisan Portugis yang Herod benyot, "Tolong kembali, doktor." Saya memandang lukisan itu. Seluruh badan saya terasa kebas, kerana saya ingat hari itu. Di luar lapangan terbang, di sebalik pagar dawai, di tengah-tengah orang ramai, seorang budak perempuan kecil menyelipkan kertas ini melalui celah pagar. Dia menyambutnya. Pada masa itu, saya tidak tahu kemana perginya kertas itu. Sekarang, saya tahu, ia sentiasa ada di sini. Bersamanya, selama 50 tahun. Dia berkata dengan perlahan, ini satu-satunya benda yang saya bawa pergi. Saya selalu terfikir, adakah mereka masih hidup? Saya memandangnya dan berkata, mereka bukan sahaja masih hidup, mereka sedang menunggu doktor. Dia mengangkat muka memandang saya, matanya sedikit kemerahan. Saya berkata, budak perempuan yang melukis gambar itu, dia sekarang adalah pegawai kanan dalam sistem kesihatan Brazil. Dia minta saya beritahu doktor. Saya berhenti sejenak, kemudian mengucapkan ayat itu. Dia datang untuk menjemput doktor pulang. Bilik itu sunyi, dia tidak terus bertindak balas. Seolah-olah tidak faham atau tidak berani percaya. Beberapa hari kemudian di sebuah dewan kecil di Kuala Lumpur kami mengadakan satu tayangan. Ia adalah dokumentari yang saya hasilkan. Tentang dia, tentang garaj itu, tentang kanak-kanak itu. Dia duduk di barisan hadapan, di sebelahnya adalah anak perempuannya. Saya kemudiannya baru tahu, hidupnya bukan sahaja diabaikan oleh negara, tetapi juga disalah faham oleh keluarganya sendiri. Mereka sudah bertahun-tahun tidak benar-benar bercakap. Lampu dipadamkan. Skrin menyala. Lereng bukit 50 tahun dahulu, garaj itu, orang-orang itu, dan dia yang masih muda. Ketika film ditayangkan separuh jalan, saya terdengar ada orang menangis di sebelah. Bukan seorang,
tetapi ramai, termasuk anak perempuannya, termasuk mereka yang terbang dari Brazil. Film berakhir. Lampu tidak terus dinyalakan kerana semua orang masih menangis. Saya naik ke pentas dan berkata, ini bukan sebuah film. Ini adalah sebuah jawaban yang tertangguh selama 50 tahun. Kemudian saya menjemputnya ke atas pentas. Dia duduk di atas kerusi roda, ditolak ke hadapan pentas. Sangat kurus, sangat kecil, sangat berbeza dengan pemuda di dalam film, tetapi matanya masih sama. Pada masa itu, pintu dewan terbuka. Seorang wanita masuk, berusia dalam lingkungan 50-an, berpakaian sangat rasmi, membawa sebuah kotak di tangannya. Dia berjalan ke hadapan pentas, tidak banyak bercakap, terus melutut. Dalam bahasa Mandarin yang tidak begitu fasih, dia berkata, "Doktor, sayalah orang yang melukis gambar itu." Seluruh dewan senyap seketika. Kemudian, suasana pecah. Dia memandang wanita itu, bibirnya bergetar, tidak dapat berkata-kata. Wanita itu membuka kotak. Di dalamnya, sekeping pingat kebesaran. Dia berkata, "Ini adalah dari negara kami untuk doktor, tetapi ia bukan kehendak negara. Ia adalah kehendak kami, kanak-kanak yang doktor selamatkan, dan anak-anak kami." Dia membantu memakaikan pingat itu kepadanya, kemudian berkata, "Maafkan kami datang terlalu lambat." Dia menundukkan kepala, bahunya mula terhinggut-hinggut. Bukan getaran biasa, tetapi getaran yang telah ditahan terlalu lama. 50 tahun. Dia tidak diakui, tidak dihargai, malah disalah faham. Dan semua itu, pada saat ini, kembali. Anak perempuannya berjalan ke atas pentas, berdiri di hadapannya, memandangnya. Kemudian melutut, menangis dan berkata, "Saya tak tahu. Saya betul-betul tak tahu ayah orang macam ni." Dia tidak dapat berkata-kata, hanya memeluk anaknya. Sangat erat, seperti seseorang yang akhirnya boleh melepaskan beban. Kemudian, dia mengambil mikrofon. Tangannya bergetar, suaranya sangat perlahan. "Pingat ini bukan milik saya. Ia milik orang yang menyelamatkan ayah saya pada masa itu." Apabila dia mengucapkan ayat itu, saya terpaku. Kerana pada saat itulah saya benar-benar faham. Perkara ini tidak pernah bermula daripadanya. Ia bermula lebih awal lagi. Seseorang telah menyelamatkan ayahnya. Dia menyelamatkan kami. Dan kami kini menyambung perkara ini. Ini bukan hutang budi. Ini adalah satu rantaian yang tidak akan putus. Pada penghujung hari itu, dia berkata kepada anak perempuannya, "Jom balik, ayah masak untuk kamu." Sangat ringkas, tetapi saya yang berdiri di bawah pentas, apabila mendengar ayat itu, tidak dapat menahan mata daripada bergenang sekali lagi. Kerana saya tahu, inilah pengakhirannya. Bukan dasar, bukan pingat, bukan hubungan antara bangsa. Tetapi perbuatan seseorang sepanjang hidupnya, akhirnya disambut oleh orang lain. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang mengapa hari ini ada orang di Brazil yang akan berkata, "Kami berhutang budi kepada Malaysia," saya boleh beritahu Anda jawabannya dengan sangat jelas. Bukan kerana Malaysia begitu kuat, bukan kerana Malaysia memberi begitu banyak wang. Ia adalah kerana pada saat semua orang lain telah pergi, seorang lelaki dari Malaysia telah tinggal. Dan kadang-kadang sejarah tidak akan melupakan pilihan seperti itu, walaupun ia terpaksa menunggu selama 50 tahun.